Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Dan kita masuk pada bab yang baru, yakni bab yang ke-15 yang menceritakan tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Ma jaa'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini membentangkan hadis-hadis berkenaan dengan baju besi yang dipakai oleh Nabi SAW ketika mana di dalam peperangan. Kita masuk pada hadis yang ke-104, yakni Nabi SAW memakai dua baju besi. An Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala kana 'ala Nabi SAW yawma Uhudin dir'an fanahada ila sakhrah falam yastati' فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Maksudnya diriwayatkan daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada hari peperangan Uhud terdapat dua baju besi di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mahu memanjat batu yang agak tinggi, namun baginda tidak berdaya kerana beratnya baju besi yang baginda pakai dan juga kerana luka yang baginda hadapi. Maka baginda menyuruh seorang sahabat bernama Talhah radhiyallahu anhu duduk, dan Nabi SAW memanjat batu itu dengan memijak di atas belakang Talhah dan berdiri di atasnya, di atas batu. Zubair berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Talhah radhiyallahu anhu telah mewajibkan syurga untuk dirinya. Jadinya hadis di atas ini nak ceritakanlah bahawa Rasulullah SAW itu memakai dua baju besi ketika mana di dalam peperangan Uhud. Nabi ni nak ketika mana dalam peperangan Uhud tu dia agak kucar kacir dan sebagainya, Nabi SAW nak panjat ke atas batu supaya Nabi itu dapat berada di tempat yang lebih tinggi agar tentera Islam yang agak kucar kacir ketika itu dapat melihatlah baginda Nabi SAW dan datang kepadanya. Ini adalah bertujuan untuk menyusun kembali strategi peperangan bagi tentera Islam lah, untuk menghadapi semula musuh dengan sof yang lebih tersusun. Sebab ketika mana perang Uhud tu dia agak, situasi dia agak kelam kabut, kucar kacir, dan Nabi SAW ni nak berdiri di atas tempat yang lebih tinggi untuk memanggil tentera-tentera Islam yang pada ketika itu agak bersepah dan sebagainya. Dan Nabi SAW nak supaya mereka ini, tentera Islam, datang kepada Nabi dan boleh buat soft ataupun strategi yang barulah, yang lebih tersusun untuk menghadapi musuh pada ketika itu.
Kemudian dalam hadis ni disebutkan juga berkenaan dengan maksud daripada ucapan Nabi SAW yang berkata Talhah radhiyallahu anhu telah mewajibkan syurga untuk dirinya. Apa maksud daripada ucapan Nabi SAW ini adalah Nabi SAW yakin bahawa Talhah ini telah melakukan satu tindakan yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi syurga kepadanya, iaitu tindakan dia ini sangat-sangat nekat lah, dengan membahayakan dirinya sendiri demi Nabi SAW, kerana ketika itu baginda sedang menjadi sasaran musuh. Baginda sedang menjadi sasaran musuh. Dan diceritakan bahawa Talhah ini pada hari peperangan Uhud, tubuh beliau itu menjadi perisai kepada baginda Nabi SAW dan menyebabkan Talhah ini mengalami sebanyak 80 luka di badannya dan tangannya telah lumpuh. 80 luka pada badan Talhah itu dan tangan dia itu telah lumpuh. Itu betapa hebatnya sahabat Nabi bernama Talhah ini, sehingga kan dia sanggup menggadaikan ataupun membahayakan nyawanya untuk mempertahankan Nabi ketika mana di dalam peperangan Uhud. Ini betapa hebatnya lah para sahabat, betapa mereka ini cinta kasih kepada Nabi SAW sehingga sanggup membahayakan diri mereka sendiri. Ini sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat mulia lah. Kedudukan mereka, kasih mereka terhadap Nabi itu sangat-sangat tinggi sehingga boleh membahayakan diri sendiri semata-mata untuk melindungi Nabi SAW. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita bacakan pada petang ini adalah yang pertamanya galakkan supaya kita ini bersungguh-sungguh menyediakan segala faktor ataupun sebab yang membawa kemenangan dan keselamatan di dalam jihad, dan tidak bercanggah dan segala faktor dan sebab itu tidak bercanggahlah dengan tuntutan tawakal serta berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang nak disampaikan adalah baginda Nabi SAW bukan semata-mata hanya bertawakal ketika masuk ke medan peperangan, tapi Nabi SAW juga berikhtiar bagaimana untuk menjaga keselamatan diri baginda Nabi SAW dengan memakai baju besi. Itu jadinya kita ini inilah Nabi SAW menyediakan segala faktor atau sebab yang boleh membawa kepada kemenangan dan juga keselamatan kepada diri baginda dan juga kepada tentera Islam pada ketika itu. Memakai baju besi termasuk dalam persediaan semasa jihad yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Surah Al-Anfal ayat ke-60. Memakai baju besi ini bukan bermakna kita ini tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW nak ajarkan kepada kita bahawa tawakal itu perlu digandingkan dengan ikhtiar. Tawakal itu perlu digandingkan dengan usaha untuk kita ini menyelamatkan diri kita daripada sebarang mara bahaya. Itu sebab tu Nabi SAW walaupun tawakal Nabi SAW kepada Allah itu tinggi, memang sangat-sangat tinggi, namun baginda juga berikhtiar untuk menjaga keselamatan diri dengan memakai baju besi, 2 lapis baju besi ketika mana di dalam peperangan Uhud. Itu daripada hadis di atas kita dapat melihat kebijaksanaan dan kecekalan Nabi SAW di medan perang. Walaupun tentera Islam berada dalam keadaan kucar-kacir, namun baginda Nabi SAW tidak cepat panik ataupun berputus asa lah. Tidak cepat panik dan berputus asa, akan tetapi mencari ikhtiar untuk menyusun kembali saf tentera Islam. Walaupun pada saat itu memang keadaan memang huru-hara dan sebagainya, tentera Islam bersepah, tidak ada formation untuk menentang musuh, namun Nabi SAW tetap berusaha untuk menyusun kembali saf-saf tentera Islam ni. Sebab itu Nabi SAW nak berdiri di atas batu untuk mencapai ataupun untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi
supaya tentera Islam pada ketika itu nampak Nabi SAW dan mereka akan pergi kepada Nabi SAW. Itu yang kedua lah, pengajaran yang kedua dapat kita ambil. Yang pertama tadi adalah kita ini kena sediakanlah segala faktor atau sebab yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh membantu kita di dalam apa jua situasi lah. Seperti mana situasi Nabi SAW ini, Nabi menyediakan ataupun memakai baju besi ketika mana masuk ke peperangan Uhud. Itu yang ketiganya adalah hadis di atas ini mendorong kita untuk berkorban apa yang termampu untuk agama Allah, kerana pengorbanan kita akan dibalas syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana sahabat bernama Talhah ini dia sanggup untuk membahayakan dirinya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan bahawa beliau mengalami sebanyak 80 luka dan tangannya lumpuh. Tangannya telah lumpuh. Itu betapa hebatnya pengorbanan seorang sahabat bernama Talhah ini untuk menjaga, untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata Talhah itu dia telah melakukan perkara yang mewajibkan ke atas dirinya untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berhebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita masuk pada hadis yang ke-105. Anisa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma. Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud memakai 2 lapis baju besi. Satu daripadanya melapisi baju besi satu lagi. Nabi SAW pakai 2 baju besi. Ceritalah bagaimana hadis ini nak cerita kepada kita bagaimana cara Nabi SAW memakai 2 baju besi di badan Nabi itu dengan baginda melapiskan, yakni dengan kata yang lebih ringkas adalah Nabi SAW memakai 2 lapis lah. Satu lapis baju besi itu diletakkan di atas lapisan baju besi yang lain. So maksudnya Nabi SAW pakai baju 2 lapis baju besi ketika mana peperangan, ketika mana perang Uhud lah, lebih khusus. Jadinya antara pengajaran daripada hadis yang kita baca sekarang ini adalah hadis yang berkenaan dengan Nabi SAW memakai 2 baju besi ketika mana peperangan Uhud adalah yang pertama, galakkan untuk kita ini meningkatkan ikhtiar di medan perang dan bukan hanya menyerah kepada nasib. Kena tingkatkan ikhtiar di dalam peperangan, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baginda memakai 2 lapis baju besi. Satu lapis baju besi pun dah agak berat, apatah lagi 2 baju besi. Memang terlebih-lebih lagi lah berat. Berkata Imam Al-Baijuri, ini kata Imam Al-Baijuri ketika mana beliau mengulaskan hadis yang kita bacakan tadi lah, hadis yang Nabi SAW pakai 2 baju besi itu. Kata Imam Al-Baijuri, ini menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada urusan peperangan dan menunjukkan bahawa tawakal hendaklah disertai dengan penjagaan diri, bukan bertawakal tanpanya. Ini kata Imam Al-Baijuri. Ketika mana ulas hadis ni, beliau kata tawakal itu hendaklah disertakan dengan penjagaan diri, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun tawakal Nabi itu memang sangat-sangat tinggi kepada Allah, tetapi baginda tetap menjaga dirinya, tetap memakai baju besi untuk menjaga dirinya daripada cedera dan sebagainya. Sebab itulah Nabi SAW tidak tampil ke medan perang dalam keadaan terdedah, yakni tanpa memakai baju besi, tanpa memakai perisai dan sebagainya, kerana alasan bertawakal. Dan Nabi SAW tidak pergi ke medan perang dalam keadaan terdedah, tak pakai perisai, tak pakai baju besi dan sebagainya, dengan alasan ini adalah ini adalah untuk bertawakal kepada Allah. Nabi tidak beri alasan begitu. Malah baginda pernah bersabda kepada seorang yang bertanya kepada baginda, perlukah aku menambat untaku? Ini ada orang tanya kepada Nabi SAW, tapi bukan dalam peperangan Uhud lah.
Ini pada sebelum ataupun selepas lah, ada seorang ni bertanya kepada Nabi, perlukah aku menambat untaku atau aku bertawakal sahaja? Maka baginda pun menjawab, tambatlah unta kamu dan bertawakallah kepada Allah. Dan apa yang kita boleh faham daripada hadis yang nak disampaikan kepada kita ini adalah tawakal dan juga ikhtiar ini dia kena beriringan. Dia tidak boleh kita ini hanya bertawakal membuta tuli. Dia boleh, tapi kita ikutlah bagaimana Nabi SAW. Nabi itu mencontohi, Nabi itu adalah contoh tauladan yang paling baiklah untuk kita. Nabi sendiri pun ada tingkatkan ikhtiarnya di medan peperangan dan juga bertawakal kepada Allah. Begitulah juga dengan apa yang perlu untuk kita lakukan. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis daripada bab yang ke-15 berkenaan dengan baju besi Rasulullah SAW. Dan sedikit lagi yakni menurut ahli sejarah, Rasulullah SAW itu mempunyai 7 baju besi. Baju besi iaitu yang pertamanya Zatul Fudul. Yang pertama Zatul Fudul, yang kedua Zatul Hawashi, yang ketiga Zatul Wishah, yang keempat Fiddah, yang kelima Al-Batra, yang keenam Al-Khirniq, dan yang ketujuh nama baju besi Nabi SAW adalah As-Sughdiyah. Itu antara 7 nama ataupun 7 baju besi yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan baju yang ketujuh itu adalah As-Sughdiyah, itu iaitu baju besi yang dikatakan telah dipakai oleh Nabi Daud AS ketika membunuh Jalut. Ini adalah As-Sughdiyah, ni adalah baju besi yang dikatakan dipakai oleh Nabi Daud ketika mana baginda Nabi Daud AS ini membunuh Jalut dalam peperangan Khaybar. Rasulullah SAW memakai baju besi ini dan baju besi Zatul Fudul. 2 bajulah Nabi SAW pakai, 2 baju besi yang Nabi SAW pakai. Okey, itu saja untuk perkongsian hadis. Memang telah habislah, hanya ada 2 hadis di dalam bab yang ke-15 ini. Dan insya-Allah pada esok hari kita akan masuk pada bab yang ke-16 berkenaan dengan topi perisai Rasulullah SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.